Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Nur Fatin Nashuha binti Muhammad Azri, nombor metrik AB190019 bersama rakan saya Durga Devi Nathan, nombor metrik CB190072 akan membentangkan tentang tugasan satu kami iaitu Sistem Pengurusan Makmal dan Bengkel bagi ISO 14001 EMS. Okey, saya akan mulakan dengan pengenalan. Pengenalan sistem pengurusan alam sekitar ISO 14001 atau lebih dikenali sebagai ISO 14001 EMS. ISO 14001 EMS merupakan sistem pengurusan alam sekitar yang dikenali di seluruh dunia. Pengiktirafan dan pelaksanaan sistem pengurusan alam sekitar dalam organisasi antarabangsa selepas standard sistem pengurusan kualiti ISO 9001 telah berkembang dengan sangat pesat. ISO 14001 merupakan butiran terperinci dan juga panduan penggunaan untuk sesebuah organisasi dalam melaksanakan sistem pengurusan alam sekitar. Standard ini boleh digunakan oleh mana-mana organisasi yang ingin melaksanakan dan memperbaiki sistem pengurusan alam sekitar mereka, memastikan operasi dan aktiviti selaras dengan polisi alam sekitar yang telah ditetapkan serta memperolehi sijil sistem pengurusan alam sekitar EMS. Standard antarabangsa ini menerangkan secara terperinci tentang keperluan-keperluan sistem pengurusan alam sekitar bagi membolehkan sesebuah organisasi merangka polisi dan objektif selaras dengan keperluan perundangan dan maklumat tentang kepentingan impak alam sekitar. Sistem pengurusan alam sekitar ISO 14001 pada asasnya adalah model pengurusan yang ditubuhkan berdasarkan analisis risiko yang bertujuan untuk mengurangkan penggunaan sumber semula jadi dan meminimumkan kerosakan pada tanah, air dan udara. Okey, ini adalah logo bagi ISO 14001 EMS. Saya akan teruskan kepada skop standard. Antara skop standardnya adalah keperluan umum, dasar alam sekitar, perancangan, permohonan dan operasi, tindakan pembetulan dan pencegahan, serta semakan pengurusan. Seterusnya adalah prinsip asas bagi sistem pengurusan alam sekitar ISO 14001. ISO 14001 dibina berdasarkan prinsip 5 iaitu 1. Dasar alam sekitar yang mana di dalam dasar alam sekitar ini terdapat pematuhan dasar dengan aktiviti, produk dan perkhidmatan, komitmen untuk penambahbaikan berterusan dan pencegahan pencemaran, pematuhan terhadap perundangan alam sekitar dan peraturan undang-undang, tanggungjawab mereka dalam menentukan dan mengkaji objektif dan sasaran alam sekitar, memastikan penglibatan pekerja serta ia adalah disediakan kepada orang ramai untuk demonstrasi mengikut kehendak. Prinsip yang kedua adalah perancangan dan yang ketiga adalah memeriksa, kajian pengurusan serta prinsip yang kelima adalah aplikasi dan aktiviti. Berikut adalah faedah sistem pengurusan alam sekitar. Terdapat beberapa faedah, antaranya adalah memberi reputasi baik kepada organisasi dalam pasaran domestik dan juga antarabangsa. Kos dapat dikurangkan kerana sumber semula jadi akan digunakan secara meluas semasa proses pengeluaran. Dalam hal ini, apabila kita menggunakan bahan semula jadi, kos-kos yang digunakan adalah agak sedikit berbanding jika menggunakan bahan lain. Dapat memastikan kepercayaan dan kesetiaan pelanggan dari segi kesan kepada alam sekitar, dapat meningkatkan produktiviti dengan penggunaan sumber yang berkesan, mewujudkan imej organisasi yang menghormati alam sekitar, dapat kita simulasi serta kawal pemilihan bahan mentah yang teliti, perlindungan tenaga dan sumber air yang lebih baik. Seterusnya, dapat mengurangkan beban kewangan strategi pengurusan reaktif seperti mencari penyelesaian, membersihkan dan membayar penalti bagi pelanggaran undang-undang.
Mewujudkan peluang perniagaan baru di pasaran di mana proses pengeluaran hijau adalah amat penting. Kerugian dapat dikurangkan sekiranya berlaku kecemasan dan kemalangan serta yang terakhir sekali adalah pencemaran yang timbul daripada aktiviti-aktiviti syarikat dapat dikawal dari sumber dan pencemaran dikurangkan. Okey, kawan saya Turga akan teruskan. Okey, seterusnya keberkesanan sistem terutamanya bagi industri dan institusi terlibat. Okey, sesebuah syarikat mempunyai dasar yang mengutamakan kelestarian alam sekitar dan pembangunan ekonomi. Bagi mencapai matlamat, syarikat ni akan mengambil langkah proaktif iaitu memastikan proses, peralatan dan operasi mempunyai kesan minimum terhadap alam sekitar. Kemudian, mereka juga akan menggunakan proses pengeluaran yang cekap untuk menjimatkan tenaga dan bahan mentah. Kemudian operasi pengeluaran dengan mematuhi peraturan-peraturan alam sekitar kerajaan. Syarikat juga akan memberi keutamaan kepada pembekal dan kontraktor yang melaksanakan standard dan amalan alam sekitar yang baik. Sentiasa memantau kesan alam sekitar daripada operasi dan juga untuk meningkatkan prestasi bagi menetapkan objektif dan sasaran alam sekitar dengan mengkaji keberkesanan. Faedah pelaksanaan pula, dengan melaksanakan sistem pengurusan persekitaran, sesebuah pertubuhan ataupun organisasi secara langsung dapat berbagai faedah. Keutamaan melaksanakan ISO 14001 adalah untuk mencapai satu tahap pengurusan alam sekitar yang betul. Bukan sekadar memiliki dokumen EMS yang menarik sahaja, tapi untuk mencapai penambahbaikan alam sekitar yang berkesan dan cekap. Perkara utama yang harus diberi adalah penekanan mengenal pasti isu-isu alam sekitar sesebuah organisasi sama ada dari segi produk ataupun perkhidmatan. Bagi pelaksanaan ISO 14001 oleh organisasi, sebenarnya mereka akan mampu memenuhi dua keperluan utama iaitu sistem yang membantu menyelesaikan masalah perundangan, dagangan dan cabaran berkaitan alam sekitar dan juga keperluan untuk memastikan masyarakat pengguna bahawa barangan dan pengurusan organisasi tersebut mencapai dasar alam sekitar yang ditetapkan. Okay, pelaksanaan piawaian ISO 14001 ni sememangnya memerlukan kos tetapi kelebihan apabila melaksanakan akan mewujudkan keuntungan dalam jangka masa yang singkat. Kemudian sesetengah industri pula akan mengukur faedah yang diperoleh daripada implementasi ini dengan menilai wang melalui penjimatan tenaga elektrik, penggunaan air guna semula bahan buangan dan juga pengelakan dari tindakan undang-undang akibat pencemaran yang dilakukan. Sebagai contoh ialah kebolehan produk memasuki pasaran antarabangsa semestinya tersekat jika tiada pensijilan. Peningkatan imej organisasi, pematuhan kepada sistem perundangan sesebuah negara dan juga persekitaran pekerjaan. Okay, yang ni adalah contoh prinsip-prinsip yang ada di ISO 14001 iaitu prinsip satu, komitmen dan polisi. Elemen adalah polisi alam sekitar dan huraiannya organisasi perlu wujud satu pernyataan dasar. Bagi prinsip dua, perancangan iaitu aspek alam sekitar, ada undang-undang dan lain-lain keperluan dengan objektif dan sasaran dan juga mempunyai huraian. Dan elemen 5 adalah program pengurusan alam sekitar. Prinsip 3 pula pelaksanaan, struktur dan tanggungjawab, menetapkan peranan dan tanggungjawab serta menyediakan sumber-sumber. Lepas tu elemen 7 adalah latihan kesedaran dan kompetensi. Elemen 8 komunikasi dengan elemen 9 dokumentasi. Bagi elemen 7 memastikan pekerja sesebuah organisasi terlatih dan mampu memikul tanggungjawab dalam pengurusan alam sekitar. Elemen 8 pula mengadakan proses-proses komunikasi. Bagi dokumentasi menyenggara maklumat EMS dan lain-lain dokumen. Dan untuk elemen 10, kawalan dokumen memastikan setiap prosedur-prosedur pengurusan alam sekitar dan lain-lain dokumen adalah berkesan. Elemen 11 kawalan operasi dan elemen 12 adalah persediaan dan tindakan kecemasan. Bagi prinsip seterusnya merupakan penilaian dan pengukuran. Elemen 13 pengawasan dan pengukuran di mana akan mengawasi aktiviti-aktiviti utama dan rekod prestasi. Elemen 14 ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan serta pencegahan. Elemen 15 adalah rekod dan elemen 16 audit sistem pengurusan alam sekitar. Bagi elemen 17 iaitu prinsip 5 kaji semula dan penambahbaikan.
Ia adalah kaji semula dan pengurusan tertinggi di mana kaji semula secara berkala sistem pengurusan alam sekitar organisasi yang telah dijana. Okay, berikut merupakan carta sistem pengurusan alam sekitar. Apa yang dapat kita lihat di dalam carta ini, leadership iaitu ketua akan berada di tengah dan sebagai seorang ketua ia akan menjalankan planning. Planning iaitu merancang. Selepas planning, support and operation bermakna selepas kita merancang, kita menjalankan. Lepas tu performance evaluation, seterusnya improvement. Improvement ini adalah penambahbaikan dari apa yang telah kita lakukan. Jika terdapat sebarang kekurangan, sebagai seorang ketua, ia akan membuat improvement. Okey, berikut merupakan CJ Sistem Pengurusan Alam Sekitar. Piawaian yang relevan mula dilaksanakan pada bulan September 1996 dengan menerbitkan Standard Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001. CJ ini adalah CJ yang membantu organisasi memenuhi tanggungjawab persekitaran mereka dengan lebih baik dan menjimatkan kos yang berkaitan dengan alam sekitar. Organisasi yang mempunyai CJ Sistem Pengurusan Alam Sekitar telah menentukan kesan alam sekitar terhadap kegiatannya, menilai keputusan, mengendalikan masalah dan dapat menyelesaikan aktiviti untuk mencegah pencemaran alam sekitar. Oleh itu, ia dapat menjadikan alam sekitar menjadi bertambah baik. ISO 14001 boleh digunakan untuk mana-mana organisasi yang ingin menggunakan sumber dengan lebih berkesan. Antara organisasi atau syarikat yang sepatutnya perlu menggunakan sistem ini adalah syarikat yang menghasilkan makanan, suntikan plastik, konkrit pembinaan, perkhidmatan kenderaan, penghasilan mesin, peralatan perubatan dan lain-lain. Organisasi yang menubuhkan sistem pengurusan alam sekitar ISO 14001 perlu mendapatkan sijilnya bagi mengesahkan bahawa organisasi mereka telah berdaftar secara sah. Okay, apabila permohonan dibuat kepada Badan Persijilan, Badan Persijilan akan mula melihat dokumen yang disediakan seperti yang diperlukan oleh sistem. Terdapat beberapa elemen yang perlu dititikberatkan oleh sesebuah organisasi tersebut apabila ingin mendapatkan sijil ini. Antaranya ialah polisi alam sekitar, program-program pengurusan alam sekitar iaitu aspek alam sekitar, perundangan dan keperluan lain, program-program pengurusan alam sekitar. Yang ketiga adalah pelaksanaan dan operasi seperti struktur dan tanggungjawab, latihan, kesedaran dan kelayakan, komunikasi, pendokumentasian sistem pengurusan alam sekitar, kawalan dokumen serta persediaan dan tindak balas kecemasan. Elemen keempat pula adalah pemantauan dan tindakan pembetulan iaitu pemantauan dan pengukuran, ketidakselarasan, tindakan pencegahan dan pembetulan, rekod-rekod serta audit sistem pengurusan alam sekitar. Elemen yang kelima pula adalah tinjauan perguruan. Okey, ini adalah antara CJ-CJ yang telah diiktirafkan oleh ISO 14001. Seperti yang saya tunjukkan ini adalah CJ ISO untuk pemasangan alat ganti automotif oleh syarikat Hyco. Dan yang kedua adalah sijil penyediaan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran untuk Universiti Perputaran Malaysia, UPM. Mereka akan sambung untuk kepentingan dan kelemahan. Okay, dan kelemahan ISO 14001 ini telah dibangunkan untuk membantu syarikat dalam mengurangkan kesan persekitaran dan kawalan pengurusan yang lebih baik. Sebagai tambahan kepada peningkatan prestasi, ia memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik dengan menggunakan standard ISO. Dengan peraturan ini, meminimumkan denda yang timbul dari tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menyumbang kepada syarikat dengan pengurusan sampah adalah merupakan faedah yang utama. Di sini, kepentingannya adalah seperti memastikan hubungan baik industri dan kerajaan dan juga dapat membangunkan dan berkongsi soal-soal penting berkenaan persekitaran serta juga bertanggungjawab. Okey, baik. Yang pertama adalah pematuhan dengan peraturan nasional dan antarabangsa adalah terjamin. Ia memberi reputasi kepada organisasi baik dalam pasaran domestik maupun antarabangsa. Dokumen kebenaran dan
yang boleh diperolehi mengikut jenis aktiviti lebih mudah diperoleh. Kos dikurangkan kerana sumber semula jadi akan digunakan dengan lebih cekap semasa pengeluaran. Kos yang disebabkan oleh keadaan alam sekitar dikurangkan semasa pengeluaran, mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti dengan penggunaan sumber yang berkesan, mewujudkan imej organisasi yang menghormati alam sekitar dan juga kecekapan organisasi meningkat. Seterusnya adalah kelemahan bagi ISO 14001 iaitu terlalu banyak beban sebab bagi melaksanakan proses ini kita diperlukan untuk berusaha ke arah penambahbaikan. Jika semua yang anda lakukan adalah memenuhi keperluan undang-undang minimum, anda tidak boleh menepati ke arah penambahbaikan dalam EMS di mana anda boleh membawa kepada penjimatan kos. Beberapa contoh penjimatan kos termasuk mengurangkan kos pengurusan sisa apabila anda mengurangkan sisa untuk dibawa ke tapak pelupusan atau penjimatan kos yang berusaha ke arah pengurangan penggunaan tenaga. Terusnya, rintangan kaki tangan disebabkan kita perlu memberi penerangan mengapa kita sedang melaksanakan perkara tersebut. Lebih-lebih lagi, ia juga akan mengambil masa yang lama. Bagi mengatasi masalah ini, ia adalah lebih baik untuk menerangkan kepada semua kaki tangan dari awal sehingga akhir sebab anda melakukan perkara tersebut. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.